Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaiti Hana Sofia binti Zahri dari kumpulan Dyson. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 1 iaitu penggubalan penaksiran alternatif. Di sini saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan iaitu saya sendiri Zaiti Hana Sofia binti Zahri, Nuha binti Abdul Hamid serta Nur Insani Solihah binti Sa'ad. Seterusnya, kita masuk kepada isi kandungan. Yang pertama adalah strategi dan panduan. Yang kedua adalah rubrik. Yang ketiga adalah contoh. Yang keempat adalah soalan berkaitan. Dan yang terakhir adalah rujukan. Yang pertama adalah strategi dan panduan. Mata pelajaran adalah Sains Rumah Tangga tingkatan 4, topik 4.3 Diet Seimbang. Hasil pembelajaran adalah pada akhir pembelajaran, pelajar dapat 1. Menerangkan konsep piramid makanan dan kegunaannya. Yang kedua, menghuraikan kepentingan pengambilan diet yang seimbang berpandukan piramid makanan. Strategi pelaksanaan penaksiran pula adalah persembahan ataupun demonstrasi. Panduan pelaksanaan penaksiran. Pelajar dibahagikan secara berpasangan. Pelajar dikehendaki untuk memasak nasi ayam dan menghidangkan makanan tersebut kepada guru penilai. Pelajar juga perlu menerangkan kegunaan dan kepentingan bahan yang digunakan dalam masakan berdasarkan piramid makanan. Masa yang diberikan adalah selama 2 jam. Aspek yang dinilai termasuklah persembahan makanan, kebersihan, kekemasan dan juga disiplin belajar. Kemahiran yang dapat diterapkan pula adalah 1. Pelajar dapat mengenal pasti, menguasai dan mengembangkan keupayaan penggunaan motor halus dalam menguasai topik diet seimbang. Yang kedua, pelajar dapat menggunakan teknik berkomunikasi dan susunan penyampaian yang berkesan. Pelajar dapat menguasai kemahiran memasak, menyusun atur dan disiplin yang telah dipelajari. Seterusnya adalah rubrik. Rubrik yang kami gunakan adalah rubrik holistik. Bagi pemarkahan cemerlang iaitu markah di antara 21 sehingga 30 markah. Bagi pemarkahan cemerlang, kriteria yang diperlukan adalah yang pertama, penggunaan variasi warna, persembahan dan rasa makanan yang menarik mengikut standard nutrisi. Ini bermaksud cukup rasa, masin, manis dan sebagainya. Yang seterusnya adalah portion makanan mengikut piramid makanan dengan tepat iaitu suku-suku separuh. Yang ketiga, semangat bekerjasama dalam kumpulan yang ditunjukkan adalah cemerlang. Keempat, kebersihan dan kekemasan diri serta tempat masak yang cemerlang. Dan yang terakhir adalah penerangan berkaitan masakan dengan piramid makanan yang jelas. Bagi pemarkahan baik iaitu 11 hingga 20 markah, kriteria yang diperlukan adalah yang pertama, menggunakan variasi warna dan persembahan adalah sederhana serta rasa makanan yang lengkap. Yang kedua, portion makanan yang memuaskan dan mengikut piramid makanan. Yang ketiga, semangat kerjasama berkumpulan yang ditunjukkan adalah memuaskan. Yang keempat, kebersihan dan kekemasan diri serta tempat masak yang memuaskan. Dan yang terakhir, penerangan berkaitan masakan dan piramid makanan secara sederhana. Dan yang terakhir, pemarkahan lemah iaitu 0 hingga 10 markah. Kriterianya adalah yang pertama, menggunakan variasi warna dan persembahan yang tidak menarik serta rasa makanan yang tidak mengikut standard nutrisi. Yang kedua, portion makanan tidak mengikut piramid makanan. Yang ketiga, semangat kerjasama berkumpulan yang ditunjukkan adalah tidak memuaskan. Yang keempat, tidak menjaga kebersihan dan kekemasan diri serta tempat masak. Dan yang terakhir adalah penerangan berkaitan masakan dan piramid makanan adalah tidak memuaskan. Okey, seterusnya adalah contoh. Yang pertama adalah contoh persembahan makanan iaitu suku nasi, suku protein serta separuh sayur-sayuran yang terdiri daripada salad, timun dan tomato serta dihidangkan bersama sup dan juga sos. Seterusnya adalah contoh etika pemakaian iaitu bagi lelaki maupun perempuan perlulah menutupi kepala, memakai apron, memakai kasut bertutup serta mempunyai penampilan yang bersih.
Seterusnya adalah soalan berkaitan yang akan ditanyakan oleh guru penilai kepada pelajar. Yang pertama adalah, apakah kepentingan setiap jenis elemen dalam makanan yang disediakan mengikut piramid makanan? Yang kedua adalah, apakah kepentingan mengikut peraturan di dalam dapur? Dan yang ketiga adalah, apakah yang anda dapat pelajari selepas aktiviti ini? Dan yang terakhir adalah rujukan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.